Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Hari ini merupakan sesi kita yang ke-12 dalam kita mengupaskan kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Jadi seperti biasa, sebelum saya kongsikan perbahasan yang baru pada pagi hari ini, izinkan saya untuk merumuskan apakah poin-poin penting, apakah perkara-perkara penting yang telah kita kongsikan pada sesi yang lalu. Pada sesi yang lalu, kita membincangkan tentang suntikan, tentang injection. Sama ada memberikan injection ni, suntikan ini membatalkan puasa ataupun tidak. Dan kita dah kongsi dengan antum dekat mana yang ulama kita sepakat dan dekat mana yang ulama kita selisih pandangan. So rata-rata kita kongsi dengan antum pada sesi yang lalu, suntikan ni daripada satu sudut boleh dibahagikan kepada dua bahagian ataupun dua kategori, dan setiap daripada kategori ini mempunyai perbahasan yang tersendiri daripada sudut hukum. Suntikan kategori yang pertama yang kita simpulkan pada sesi lalu adalah suntikan yang tidak mendatangkan khasiat ataupun yang dipanggil sebagai non-nutritive injection. Maka menurut para alim ulama, suntikan jenis yang pertama ini tidak membatalkan puasa. Rata-rata ramai di kalangan ulama semasa mengatakan suntikan jenis non-nutritive injection tidak membatalkan puasa. Suntikan jenis yang kedua adalah suntikan yang mendatangkan khasiat ataupun yang dipanggil sebagai nutritive injection. Adapun nutritive injection inilah yang diperselisihkan oleh para ulama kita, para ulama semasa. Sama ada ia membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa. Kan? Jadi ada sebahagian ulama semasa berpandangan yang nutritive injection ni batal puasa. Mereka mengatakan yang nutritive injection ni macam resembles, macam menyerupai makanan dan minuman diberikan kepada badan. Oleh kerana dia resembles, menyerupai makanan dan minuman, maka dia membatalkan puasa. Itu satu sudut pandangan. Satu sudut pandangan yang lain pula, sebahagian ulama mengatakan yang injection ataupun suntikan sama ada nutritif ataupun non-nutritif. Dia tidak masuk melalui saluran yang biasa. Kita kalau makan dengan minum, kita makan menerusi saluran mulut kita lah. Kan terus masuk ke dalam perut. Sama juga dengan kita minum kan, daripada mulut sampai ke perut.
Tapi injection dia tidak melalui saluran yang normal, saluran yang biasa, maka menurut golongan sudut pandangan yang kedua, mereka mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Dan saya dah kongsi dah pada minggu lepas yang oleh kerana isu ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para ulama, kita boleh berlapang dada. Dan ada pun pendirian yang dipegang oleh Jawatan Kuasa Fatwa Singapura sebagaimana yang saya kongsi dengan antum pada sesi yang lalu adalah Jawatan Kuasa Fatwa berpandangan yang nutritive injection pun tidak membatalkan puasa. Itu adalah pendirian Jawatan Kuasa Fatwa di Singapura ini. Kan, jadi isu ini adalah isu yang boleh kita berbeza pandangan. Jadi penting sekali para jemaah sekalian, bila kita para ulama ni bila menggubal hukum ataupun mengeluarkan fatwa, mereka perlu perincikan. Ada sebahagian perkara dia ada dia punya perincian dia, ada kategoris dia. Jadi perlu diperincikan, maksudnya adalah sebahagian perkara tak boleh kita umumkan. Jawapan boleh tak boleh, kan? Kadang-kadang sebahagian soalan ni dia perlukan diperincikan. Macam contoh kan, orang kalau tanya tentang insurans kan, barangkali bagi sebahagian jawapannya adalah insurans tu boleh ataupun tak boleh, macam itu, langsung macam itu kan. Tanpa memperincikan. Sebagaimana kita maklum yang insurans ni dia bukan satu jenis kan. Ada sebahagian insurans ditawarkan oleh pihak kerajaan, ada sebahagian insurans bersifat ijbari ataupun compulsory, ada sebahagian insurans yang bersifat kooperatif, ada sebahagian insurans yang termasuk dalam kategori takaful, ada sebahagian insurans yang termasuk dalam kategori conventional insurance. Jadi setiap daripada kategori ini memerlukan perbahasan yang tersendiri. Jadi pentinglah perlu kita ketahui bahawa para alim ulama bila keluarkan fatwa, mereka ni amat teliti. Mereka tidak mudah untuk pukul rata, tidak mudah untuk generalize. Kan? Perkara-perkara yang ada dia punya classification dia, ada dia punya own categories, memerlukan perbincangan ataupun analisa, diskusi yang tersendiri. Jadi itu merupakan di antara poin-poin yang penting yang telah kita kongsi dengan antum pada sesi minggu lalu. Pada hari ini kita nak kupaskan dua soalan daripada kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Kita ni dah hampir-hampir tamat daripada kitab ni. Jadi pada hari ini kita nak kongsi dua soalan, iaitu soalan yang ke-18 dan juga soalan yang ke-19 daripada kitab 20 pengajaran berkaitan fake vaksin. Apakah soalan yang ke-18 dalam kitab ini? Soalan yang ke-18 dalam kitab ini berbunyi, apakah pandangan badan-badan fatwa dan para ulama di peringkat antarabangsa mengenai isu mengambil vaksin COVID-19 pada siang hari bulan Ramadan? Adakah ia membatalkan puasa? Sebelum ini kita dah kongsi dengan para jemaah sekalian, pandangan-pandangan badan-badan fatwa yang dihormati, pandangan-pandangan para ulama syariah semasa yang disegani berkaitan dengan hukum mengambil vaksin COVID-19. Kita dah kongsi dengan antum dah. Banyak fatwa yang kita dah kongsi kan. Kita kongsi pandangan ramai ulama lah kan, dan badan-badan fatwa yang dihormati. Cuma soalan yang ke-18 ni dia bukan tanya tentang boleh tak ambil vaksin. Bukan itu dia punya fokus dia. Soalan yang ke-18 ni adalah kalau orang mengambil vaksin sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Sebagai contoh, dia berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Adakah dengan mengambil vaksin tersebut membatalkan puasa dia? Itu persoalan dia. Kan? Jadi batal ataupun tak batal? Ini merupakan soalan yang ke-18. Jadi untuk menjawab soalan yang ke-18 ini, saya menukil pandangan-pandangan sebahagian daripada badan-badan fatwa dan juga para ulama syariah semasa berkaitan dengan isu ini. Yang pertama sekali yang saya ingin menukil adalah pandangan daripada Al-Azhar Al-Sharif. Kan? Al-Azhar Al-Sharif, kita kalau dengar Al-Azhar Al-Sharif, yang selalu kita teringatlah adalah para alim ulama kita di Mesir. Al-Azhar Al-Sharif.
Jadi Al-Azhar Al-Sharif mereka keluarkan kenyataan pendirian mereka pada tanggal 8 Mac 2021. Apakah pandangan Al-Azhar Al-Sharif berkaitan dengan hukum mengambil vaksin pada siang hari bulan Ramadan, batal ataupun tidak? Al-Azhar Al-Sharif berpandangan bahawa mengambil vaksin COVID-19 sama ada Pfizer, Sinovac ataupun Moderna ataupun yang lain-lain pada siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Jadi itu pendapat mereka. Pengambilan vaksin tidak membatalkan puasa pada siang hari bulan Ramadan. Timbul satu persoalan. Kenapa tak batal? Kan? Jadi kita sambung, apakah hujah-hujah yang diketengahkan, yang diutarakan oleh Al-Azhar Al-Sharif? Mereka ketengahkan dua hujah utama. Hujah yang pertama mereka mengatakan vaksin tidak termasuk dalam kategori makanan ataupun minuman. Dan ia juga tidak menyerupai makanan atau minuman. Jadi kata Al-Azhar Al-Sharif, hujah mereka yang pertama, sesuatu itu membatalkan puasa adalah kalau dia datang dalam bentuk makanan ataupun minuman. Itu yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran. Itu yang secara jelas disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang membatalkan puasa adalah bila datang dalam bentuk makanan dan minuman. Itu batal puasa. Tapi vaksin ni dia bukan makanan. Dia bukan minuman. Okay. Jadi kata Al-Azhar Al-Sharif, hujah pertama mereka, oleh kerana vaksin ini, suntikan vaksin ini, dia bukan termasuk dalam kategori makanan atau minuman. Oleh kerana dia tidak menyerupai pun makanan dan minuman, maka pengambilan suntikan vaksin pada siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Jadi rata-rata kita lihatlah para ulama' daripada pelbagai mazhab, baik ulama' silam ataupun ulama' semasa, mereka berpendapat bahawa antara perkara yang membatalkan puasa yang disepakati oleh ulama' adalah makan dan minum. Itu yang batal. Okay. Adapun vaksin tidak termasuk dalam kategori makanan ataupun minuman. Hujah yang kedua yang disuarakan oleh Al-Azhar Al-Sharif, mereka mengatakan vaksin dimasukkan ke dalam badan menerusi kulit dan bukan menerusi mulut. Jadi kata hujah mereka yang kedua, sesuatu tu batal puasa adalah bila dia masuk melalui mulut. Kita makan melalui mulut kita. Kita minum melalui mulut kita. Adapun suntikan vaksin ini diberikan melalui kulit. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Jadi itu merupakan hujah, kedua hujah yang dilontarkan ataupun yang diketengahkan oleh Al-Azhar Al-Sharif. Jadi dapat kita simpulkan yang rata-rata para ulama kita sepakat makan dan minum yang masuk melalui saluran mulut sampai ke perut membatalkan puasa. Itu merupakan kesepakatan daripada para alim ulama kita daripada pelbagai mazhab. Tak kisahlah orang tu mazhab Hambali ke, Hanafi, Maliki, Syafi'i, rata-rata mereka sepakat berkaitan dengan isu tersebut. Apa lagi pesanan yang diberikan oleh Al-Azhar Al-Sharif berkaitan dengan isu vaksin yang diambil pada siang hari bulan Ramadan? Selain daripada menjelaskan hukum, selain daripada menjelaskan hujah-hujah, Al-Azhar Al-Sharif pun mereka berikan pendapat mereka. Dalam masa yang sama, Al-Azhar Al-Sharif berpendapat bahawa adalah lebih baik sekiranya mengambil vaksin boleh ditundakan selepas waktu berbuka puasa
kerana ada kemungkinan seseorang individu perlu menjalani rawatan selepas mengambil vaksin. Itu kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apa. Kan? Macam kita kat Singapura ni, nak ambil vaksin pun barangkali ada slot-slot dia. Ada yang barangkali pada siang hari, kan waktu pagi. Ada yang barangkali waktu tengah hari, waktu petang. Kan? Jadi kata Al-Azhar Sharif, kalau boleh lambatkan pengambilan vaksin bukan pada waktu siang hari, waktu malam hari dan masuk waktu maghrib lagi bagus. Lebih baik pada pandangan mereka. Tapi tak wajib. Kenapa lebih baik menurut pandangan mereka? Kerana ada kemungkinan yang seseorang individu perlu menjalani rawatan selepas mengambil vaksin. Sebagaimana kita maklum, barangkali different orang different kan. Kita mengambil vaksin, kadang-kadang ada side effects. Sebagian orang ambil vaksin, dia relax je. Lepas dah ambil vaksin, macam tak ada apa-apa gitu. Kan? Cuma setakat lengur-lengur sikit je dekat tangan dia. Sebagian orang ambil vaksin, dia punya side effects dia barangkali balik dia rasa macam kesejukan ataupun adalah efek kan kepada badannya. Ataupun dia demam. Kan? Dan bila demam tu antara yang disarankan adalah makan ubat. Jadi kalau sekiranya seseorang itu mengambil vaksin ketika mana dia berpuasa, kemudian ada side effects, ada kesan sampingan. Contoh macam demam. Kemudian dia makan ubat untuk merawat demam tu. Adakah batal puasa Ustaz? Kita kata batal puasa. Puasa batal bukan kerana ambil vaksin. Puasa batal kerana makan ubat. Jadi kita harap antum tak keliru kan. Pengambilan vaksin, pengambilan suntikan vaksin, menurut ramai di kalangan ulama semasa, tak batal puasa. Tapi kalau ada side effects, kalau ada kesan sampingan, kan kita demam, doktor suruh makan ubat, kita makan, maka batal puasa kita. Kan? Jadi kita makan ubat biasalah daripada saluran mulut kan. Itu yang Al-Azhar Al-Sharif mengatakan pengambilan suntikan vaksin ni daripada kulit. Dia bukan daripada mulut. Kan? Yang batalkan puasa adalah sesuatu makanan ataupun minuman yang masuk melalui mulut kita kan, sampai kepada perut kita. Dan yang masuk tu mesti makanan ataupun minuman. Dalam erti kata yang lain, kalau benda dimasukkan melalui mulut kita tetapi dia bukan makanan, dia bukan minuman, tak batal puasa. Kan? Kita berikan contoh kalau sekiranya dimasukkan alat tertentu kan, dekat hospital. Doktor dia nak check perut seseorang kan. Jadi dia masukkan alat tertentu melalui mulut kan, sampai barangkali ke perutnya. Jadi orang tanya batal tak puasa? Kata para ulama tak batal kerana alat tu bukan makanan. Kerana alat tersebut bukan minuman. Jadi yang membatalkan puasa adalah bila sesuatu benda tu dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, sedikit ataupun banyak, masuk melalui mulut, all the way sampai ke perut, maka itu membatalkan puasa. Kan? Jadi itu merupakan pendapatlah saranan. Kadang-kadang para ulama ni bila mereka keluarkan fatwa, mereka berikan saranan. Mereka bukan hanya menjelaskan hukum, mereka bukan sahaja menjelaskan hujah-hujah mereka, tapi mereka memberikan nasihat, mereka memberikan saranan dan pendapat. Dan itulah termasuk dalam adab mengeluarkan fatwa. Adab mengeluarkan fatwa ni dia bukan macam yes or no je. Orang tanya macam gini dan jawab yes or no. Boleh tak boleh kan. Tapi antara adab mengeluarkan fatwa adalah bila kita kata yes boleh, maka apa hujah dia? Bila orang tanya kalau kita jawab no tak boleh, apa juga hujah-hujahnya? Seorang mustafti, seseorang yang dia minta fatwa, kan? Bila dia dapat jawapan beserta dengan hujah, dia rasa lagi tenang.
berbanding dengan seorang mustafti, iaitu orang yang minta fatwa, dia dengar satu jawapan tapi tidak disertakan dengan hujah-hujah. So kadang-kadang macam ragu-ragu dekat situ. Jadi di antara adab mengeluarkan fatwa, kata para alim ulama, adalah dengan memperincikan, dengan memberikan hujah-hujahnya. Kalau antum perhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan dekat Singapura, kan kalau kita pergi dekat laman MUIS, under Office of the Mufti, pejabat mufti, dekat situ kita boleh baca fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa. Dan suka saya ingatkan selalu, dekat Singapura ni yang keluarkan fatwa ni bukan MUIS. Dekat Singapura ni yang keluarkan fatwa adalah jawatan kuasa fatwa. Kenapa saya cakap semikian rupa? Adalah kerana para asatizah yang duduk dalam jawatan kuasa fatwa bukan semuanya adalah staf MUIS. Banyak yang bukan daripada staf MUIS. Daripada luar. Kan ada yang daripada Pergas, ada asatizah yang bekerja dekat masjid, kan? Ada yang asatizah daripada merupakan pengarah dekat sebahagian institut pengajian Islam di Singapura ini. Kan? Jadi jawatan kuasa fatwa tu dia adalah a mix. Kan? Dia bukan mereka-mereka yang daripada MUIS sahaja, tapi asatizah di luar MUIS juga duduk berbincang untuk mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa di Singapura tidak dikeluarkan oleh MUIS, fatwa di Singapura dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa yang mempunyai kepelbagaian latar belakang daripada kalangan asatizah. Okay. Jadi itu merupakan pendapat pertama yang kita nak kongsi dengan antum, iaitu pandangan Al-Azhar Asy-Syarif. Pada kesempatan ini, saya nak ajukan satu soalan, nak tanya pandangan antum. Tadi kita sebut tentang Al-Azhar Asy-Syarif. Kalau saya boleh tanya pada antum, siapakah yang menyandang jawatan Syekhul Azhar pada masa kini? Jadi salah satu pos kan, ataupun jawatan kan yang dihormati, yang ada di kalangan ulama Mesir adalah jawatan Syekhul Azhar. Jadi soalan saya, siapakah yang menyandang jawatan Syekhul Azhar pada masa kini? Adakah pilihan A, iaitu Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Tayyib, hafizahullah ta'ala, ataupun B, Syekh Ali Jum'ah, hafizahullah. Jadi agak-agak manakah pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran? Sama adakah pilihan A ataupun pilihan B? Ada pandangan daripada yang menonton pada hari ini? Saya hari ini macam handphone macam rosak sikit kan. Selalu saya kalau bimbing kuliah ni, kalau nak tengok respon antum, saya lihat kepada handphone saya. Jadi boleh saya tengok dekat Facebook komen. Okey, jadi ada yang tayangkan untuk saya, syukran. Ada yang kata A, kan? Ada kata B. Dua-dua macam ulama Mesir, Ustaz. Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Tayyib pun di Mesir. Syekh Ali Jum'ah pun Mesir juga. Okay. Jadi ada yang jawab A, ada jawab B. Syukran saya ucapkan kepada yang berikan komen itu. Jadi yang lebih hampir kepada kebenaran adalah yang menjadi Syekhul Azhar pada masa kini adalah Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Tayyib. Yang kotak warna biru tu. Kan? Tapi biasalah antara ulama Mesir yang terkenal di kalangan penduduk Singapura adalah Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah pun dia pernah datang ke Singapura. Kan? Syekh Ali Jum'ah dia pernah menyandang jawatan sebagai mufti Mesir. Kan? Tapi itu satu ketika dahulu. Sekarang dah ada orang lain dah yang menggantikan beliau sebagai mufti Mesir. Dan buat masa ini yang menjadi Syekhul Azhar adalah Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Tayyib. Ataupun pendek diringkaskan sebagai Syekh Ahmad Tayyib. Kan? Hafizahullah ta'ala. Kan? Salah seorang ulama Mesir yang mempunyai kemahiran bidang pendidikannya, latar belakang pendidikannya adalah dalam bidang akidah wal falsafah. Kan? Akidah dan falsafah itu merupakan
bidang kemahiran beliau daripada peringkat degree all the way sampai peringkat masters dan juga peringkat doktor falsafah. Kan? Itu just maklumat tambahan lah. Jadi Syekhul Azhar bukan Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah memang ulama Mesir. Kan? Cuma Syekhul Azhar pada masa kini adalah Syekh Ahmad Tayyib ataupun Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Tayyib. Hafizahullah Ta'ala. Yang kedua yang kita nak kongsi pada pagi hari ini, selain daripada pendirian daripada Al-Azhar Al-Sharif, adalah pandangan ataupun pendirian Badan Fatwa di Kuwait. Jadi Badan Fatwa di Kuwait, mereka berpendirian bahawa mengambil suntikan vaksin COVID-19 pada siang hari bulan Ramadan adalah dibenarkan dan tidak membatalkan puasa. Sekiranya doktor perubatan menasihati seseorang untuk berbuka puasa untuk mengelakkan kemudaratan atau meringankan kesakitan yang dialaminya, maka dibenarkan bagi individu tersebut untuk berbuka puasa dan beliau perlu menggantikan puasa untuk hari tersebut. Jadi Badan Fatwa di Kuwait, pandangan mereka lebih kurang sama dengan pandangan yang disuarakan oleh Al-Azhar Al-Sharif, iaitu mengambil suntikan vaksin COVID-19 pada siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Tetapi dalam masa yang sama juga mereka ada buat sedikit tambahan. Mereka kata, sekiranya doktor perubatan menasihati seseorang untuk berbuka puasa untuk mengelakkan kemudaratan atau meringankan kesakitan yang dialaminya, maka dibenarkan bagi individu tersebut untuk buka puasa. Jadi kalau orang tu mengambil vaksin, kan, dia ada kesan sampingan sebagai contoh, dan doktor sarankan dia untuk meringankan kesakitannya ataupun untuk merawat sakitnya dengan makan ubat-ubatan yang tertentu, maka pada ketika itu dibenarkan baginya untuk berbuka puasa. Nah, sekali lagi kita ingatkan, dia buka puasa bukan dengan mengambil vaksin. Dia buka puasa adalah kerana dia memakan ubat-ubatan melalui saluran biasa, iaitu saluran mulut yang masuk ke dalam perut. Itu yang membatalkan puasa. Dan apabila seseorang itu membatalkan puasa, dia perlu menggantikan. Dia perlu mengqadakkan puasanya yang dia tinggalkan. Jadi kalau sekiranya dia because of ambil vaksin siang hari bulan Ramadan ataupun ketika berpuasa, kemudian ada side effects, kemudian dia makan ubat pada siang hari bulan Ramadan, kalau dia tinggalkan satu hari, maka haruslah diqadakkan, digantikan di luar bulan Ramadan satu hari lagi lah. Dia kena qadakkan satu hari puasa. Kalau sekiranya dia meninggalkan satu hari puasa disebabkan makan ubat kerana ada kesan sampingan. Jadi Badan Fatwa di Kuwait ni, dia tadi ada membangkitkan isu berkaitan dengan mengelakkan kemudaratan. Jadi kalau antum perhatikan, Islam ni, ajaran Islam kata para ulama kita, antara tujuan tertinggi, antara objektif utama daripada ajaran Islam adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau perhatikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, kita kalau perhatikan ajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara objektif utamanya adalah untuk menolak kemudaratan, mengelak kemudaratan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, Allah melarang kita daripada mencampakkan diri kita ke dalam kebinasaan. Dalam Islam, orang kalau dia tak boleh mengambil wuduk kerana kulitnya sakit, tak boleh kena air, maka ada gantinya, iaitu dengan bertayamum. Dalam Islam, orang kalau tak boleh solat berdiri kerana sakit, kan, dia diberikan keringanan untuk solat duduk. Kalau dia pun tak boleh solat duduk kerana sakitnya, dia boleh solat dalam keadaan berbaring. Orang kalau sakit pada bulan Ramadan,
dia diberikan keringanan untuk berbuka puasa. Jadi Islam ni dia meraihkan keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat dulu waktu saya sekolah menengah, kan saya pergi satu camping ni lah, perkhemahan. Dan dalam perkhemahan tersebut ada seorang individu Muslim ni, seorang pelajar juga pada ketika itu, yang dia hampir-hampir pengsan. Pada siang hari bulan Ramadan, dia pergi camping, kemudian dalam keadaan dia hampir-hampir pengsan ataupun pitam. Jadi bila guru-guru suruh dia buka puasa, dia kata dia tak nak. Dia nak keep on puasa walaupun dalam keadaan dah sampai gitu sekali. Dalam keadaan hampir pengsan, hampir pitam, tapi masih nak puasa. Kata para ulama, puasa memang wajib pada bulan Ramadan. Tetapi kalau dah sampai ke satu tahap yang orang tu hampir pitam, maka diberikan keringanan untuk dia berbuka puasa. Dan ini pernah berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika walk past, kan, berjalan lalu lihat dekat satu tempat ni ada seorang yang dikerumuni oleh orang-orang yang lain. Orang tu dalam keadaan sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang lelaki-lelaki yang mengerumuni individu yang sakit tu, apa kisah dengan orang ni, apa kena dengan orang ni. Kata mereka, fulan ni dia berpuasa sampai tahap dia gini sekali. Sampai dia sakit-sakit. Sampai memudaratkan dirinya sendiri. Itu yang Nabi SAW tidak setuju dengan perbuatan individu tersebut. Yang continue to fast, yang dia masih tetap berpuasa walaupun memberikan kemudaratan kepada diri sendiri. Jadi dalam Islam, kalau kita melaksanakan satu kewajipan, sampai ke satu tahap boleh memberikan kemudaratan kepada diri kita sendiri, maka pada ketika itu diberikan kelonggaran. Diberikan kelonggaran untuk meninggalkan ibadah tersebut. Salah satunya adalah tentang puasa. Hatta kita kalau solat jemaah kat masjid, berjemaah, tiba-tiba kita dengar orang dalam keadaan susah, minta tolong, kan? Boleh kita berhentikan solat kita untuk menolong orang tersebut. Kalau memang emergency cases. Kan? Itu menunjukkan yang Islam, dia meraihkan keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang saya nak kongsi pada hari ini adalah daripada negara jiran kita, iaitu Majlis Ulama Indonesia. Mereka juga membahaskan tentang isu pengambilan suntikan vaksin COVID-19, sama ada batal puasa ataupun tidak. Jadi mereka menyimpulkan bahawa mengambil vaksin COVID-19 dengan cara suntikan intramuskular adalah dibenarkan selagi mana ia tidak menyebabkan bahaya dan ia tidak membatalkan puasa. Jadi pada minggu lepas kita kongsi dengan antum, suntikan ni daripada satu sudut dia boleh dipecahkan kepada beberapa kategori. Ada suntikan yang dipanggil sebagai subcutaneous, ada suntikan yang dipanggil sebagai intramuscular, ada suntikan yang digelar sebagai intravenous. Dan kita kongsi pada minggu lepas, suntikan intramuscular ni adalah suntikan yang mana deliver a substance deep into the muscle. Kata Majlis Ulama Indonesia, suntikan COVID-19 dibenarkan dan dia tidak membatalkan puasa. Jadi pandangan Majlis Ulama Indonesia ini selari dengan pandangan Al-Azhar Al-Sharif. Selari juga dengan pandangan Badan Fatwa di Kuwait. Daripada Majlis Ulama Indonesia, kita beralih pula kepada Mufti Jordan. Jadi Mufti Jordan iaitu Syekh Abdul Karim, dia pernah ditanya tentang
pengambilan suntikan vaksin. Adakah batal puasa ataupun tidak? Apa pandangan Mufti Jordan? Mufti Jordan berpandangan bahawa mengambil suntikan vaksin COVID-19 tidak membatalkan puasa. Beliau menambah, sekiranya seseorang individu itu mengalami kesan sampingan seperti demam, kemudian beliau makan ubat, maka hendaklah beliau menggantikan puasa pada hari tersebut. Jadi Mufti Jordan mengatakan mengambil suntikan vaksin, puasa tak batal. Tapi kalau ada kesan sampingan, kalau orang tu demam, kemudian beliau makan ubat, maka pada ketika itu batal puasa dia. Batal puasa bukan kerana mengambil suntikan, batal puasa kerana makan ubat. Dan bila dah batal puasa, perlu diqadakkan puasa tersebut. Dan Mufti Jordan dia menukil firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah. Kan? Ayat dia kita ambil yang dia punya main point, iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, iaitu pada hari-hari yang lain. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau orang tu sakit, kalau orang tu ala safarin, dalam keadaan musafir, maka dia boleh berbuka. Dia boleh tak puasa. Tapi kalau orang tu tak puasa, orang tu choose untuk berbuka, maka wajib baginya untuk mengqadakkan, menggantikan puasa-puasa yang ditinggalkan. Ini satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sakit kat sini bukanlah sakit yang sikit-sikit kan. Sakit macam sikit tu dia tak termasuklah dalam kategori diberikan keringanan untuk batalkan puasa. Sakit yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sakit yang betul-betul melemahkan badan. Kan? Sakit yang melemahkan badan seseorang, yang menyukarkan, menyusahkan seseorang untuk berpuasa. Dan kita sendiri tahulah jenis sakit yang mana yang membuatkan kita susah untuk puasa, dan jenis sakit yang mana yang kita kalau puasa pun tak berikan kemudaratan insya-Allah. Kan? Kalau jari terluka sikit kan, kita macam ada benda tajam terkena jari, kemudian ada macam luka sikit kat jari. Kan? Itu kebiasaannya tak melemahkan kan? Dia tak melemahkan badan seseorang daripada berpuasa. Lainlah kalau orang tu betul-betul sakit betul-betul kan, demam ke kan, yang betul-betul melemahkan seseorang, maka pada ketika itu diberikan keringanan. Aw ala safarin. Orang yang musafir pun diberikan keringanan untuk berbuka. Cuma berlaku sedikit perbahasan di kalangan ulama. Siapa tu musafir? How do you define a musafir? Kan? Ramai di kalangan para ulama mazhab, kan, mereka define musafir tu berdasarkan distance, jarak yang ditempuhi. Kan? Walaupun mereka beza pandangan tentang what is the exact distance, apakah jarak yang harus ditempuhi, tapi rata-rata approximately lebih kurang 90 km ke atas. Itu yang biasa kita belajar lah kan, tentang orang yang musafir ni. Kalau dia travel satu perjalanan yang jauh, yang kebiasaannya melebihi 90 km ke atas, dah termasuk dalam kategori musafir. Dalam masa yang sama juga, di sana ada pandangan yang lain di kalangan ulama yang berpandangan yang musafir tu dia tidak diukur berdasarkan distance.
Tetapi musafir itu diukur berdasarkan uruf, adat kebiasaan. Kalau satu perjalanan oleh sebuah masyarakat dianggap sebagai musafir, maka jadilah dia musafir. Walaupun distance dia barangkali tak sampai 90 kilometers. Itu adalah pandangan yang kedua. Tapi rata-rata kat Singapura ni banyak yang berpegang dengan pandangan mazhab Syafi'i. Kan jadi mazhab Syafi'i adalah di antara mazhab yang meletakkan distance yang tertentu, jarak yang tertentu yang harus dilalui sebelum boleh digelar sebagai seorang musafir. Jadi apa poin yang cuba diketengahkan oleh Mufti Jordan? So antara sebab dia menukil ayat ni daripada suratul Baqarah adalah kerana the first part tu, faman kana minkum maridan. Barang siapa di antara kamu yang sakit. Jadi orang kalau mengambil suntikan vaksin, kalau terdapat kesan sambingan, kalau dia sakit, kalau dia demam, dia makan ubat, boleh tak dia batalkan puasa dia dengan makan ubat? Kata ulama boleh. Keadaannya itu selari dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita yang sakit dan musafir kan adalah di antara sebab diberikan keringanan bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Cuma berlaku perbincangan di kalangan ulama juga kan. Ustaz, kalau orang tu musafir, mana satu lagi bagus? Adakah dia buka lagi bagus ataupun dia puasa lagi bagus? Seseorang yang musafir, dia pergi luar negeri, dia pergi KL sebagai contoh, naik aeroplan. Bayangkanlah ni bukan waktu COVID kan. Sebelum COVID kan, orang tu kalau travel, pergi Kuala Lumpur. Kita kalau pergi Kuala Lumpur naik kapal terbang, sekejap je dah sampai. Daripada Changi Airport pergi KLIA, lebih kurang 1 jam dah sampai dah. Jadi kalau travel dan sekejap macam itu Ustaz, adakah itu musafir juga mengikut al-fiqh al-islami? Kata para ulama, itu juga termasuk dalam musafir. Okay. Jadi mana lagi afdal, mana lagi utama? Adakah orang tu buka puasa kerana dia adalah seorang musafir ataupun dia terus berpuasa walaupun dia ni adalah seorang musafir? Ini yang berlaku pertikaian ataupun perselisihan di kalangan ulama. Ada sebagian ulama kata berbuka lagi bagus. Itu pandangan sebagian ulama. Cuma saya teringat dulu bila belajar isu ni dengan guru saya ketika mana belajar comparative fiqh, kan perbandingan mazhab fikih, kata guru saya adalah barangkali pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran adalah pandangan yang pernah dipegang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar, dia bukan Umar bin Al-Khattab, tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pandangan beliau berkaitan dengan isu tadi itu, orang yang travel, seorang musafir, adalah dia tengok kepada keadaan. Kalau sekiranya dengan dia musafir tu tidak menyukarkannya untuk berpuasa, maka dia puasa lagi bagus. Kalau dengan naik aeroplan daripada Changi Airport pergi KL yang setakat 1 hour, kan, tidak menyukarkan, tidak menyusahkan seorang Muslim ataupun Muslimah daripada menjalankan ibadah puasa, lagi bagus dia puasa terus. Tetapi kalau sekiranya dengan melalui satu perjalanan, dia menyusahkan, dia amat memenatkan, dia menyukarkan seseorang daripada berpuasa, maka adalah pada ketika itu lebih baik dia berbuka puasa. Ada yang tanya, Ustaz, kalau perjalanan sehari adakah 90 km itu sehala atau 2 hala pergi dan balik? Kalau menurut
pandangan ulama mazhab adalah one way lah. One way tu adalah approximately 90 kilometers and above. Ada yang kata 80 plus kilometers. Kan rata-rata around there lah, approximately kan 90 kilometers and above, one way, satu hala tu, maka itu dinamakan sebagai musafir. Itu adalah merupakan pandangan para ulama mazhab. Jadi which means kalau orang tu tinggal dekat daerah Woodlands kan, kalau dia pergi Johor kan, rumah dia betul-betul dekat dengan Masjid An-Nur, contohlah. Masjid An-Nur kan kita dah tahu dia dah ujung-ujung dah tu. Kan? Dekat dengan Causeway. Kan? Barangkali ada sebahagian rumah ni boleh jalan kaki pergi Causeway. Especially kalau rumah dia betul-betul berhampiran dengan Masjid An-Nur. Blok-blok yang lama tu. Orang yang tinggal kat daerah Woodlands, yang berhampiran dengan Masjid An-Nur, yang berhampiran dengan Causeway, dia nak pergi Johor, barangkali lebih cepat daripada dia pergi ke Pasir Ris. Kan? Jadi kalau orang tu tinggal Woodlands, kalau dia pergi shopping mall, kan, yang terletak dekat Johor, yang berhampiran dengan immigration Johor tu, adakah itu musafir Ustaz? Kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i, itu tak fulfill kan jarak dia. Jarak yang tertentu, maka itu tidak dinamakan sebagai seorang musafir. Yang kelima yang kita nak kongsi pada pandangan pada hari ini adalah pandangan Mufti Arab Saudi. Jadi di antara ulama selain daripada Al-Azhar Al-Sharif, selain daripada Mufti Jordan, antara yang keluarkan pandangan berkaitan dengan isu ini adalah Mufti Arab Saudi. Mufti Arab Saudi berpandangan bahawa mengambil suntikan vaksin COVID-19 tidak membatalkan puasa, kerana ia tidak termasuk dalam kategori makanan dan tidak termasuk dalam kategori minuman. Jadi pendek je jawapan dia. Jadi kalau kita baca di separticular ayat ni, lebih kurang sama dengan pandangan Al-Azhar Al-Sharif, sama dengan pandangan badan-badan fatwa yang lain. Kan? Jadi rata-rata macam ada kesepakatan di kalangan para ulama semasa, pengambilan suntikan vaksin COVID-19 ini tidak membatalkan puasa. Dekat sini saya ada satu soalan. Tadi saya kata Mufti Arab Saudi. Kalau tadi saya tanya antum tentang siapakah yang menyandang jawatan Syekhul Azhar. Okay. Jadi soalan yang seterusnya yang saya nak ajukan pada hari ini, siapakah yang menyandang jawatan Mufti Arab Saudi pada masa kini? Adakah pilihan A, iaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ataupun pilihan B, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad? Jadi agak-agak mana satu yang antara kedua pandangan ini yang lebih hampir kepada kebenaran? Kan? Siapakah yang menyandang jawatan Mufti Arab Saudi pada masa kini? The present Mufti, the current Mufti. Kan? Adakah yang sebelah kiri, Ustaz macam sama je Ustaz nama? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah. Cuma yang sebelah kiri adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kan? Yang sebelah kanan adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad. Okay. Ada jawab A, kan? Ada saya lihat dah jawab B. Kan? Ada yang jawab B. Kan? Jadi manakah pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran? Pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran adalah yang sebelah kanan tu. Yang kotak warna merah, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad. Kan? Itu adalah the current Mufti of Arab Saudi. Bagi mereka yang jawab A, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, jawapan dia setengah tepat. Kerana Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz adalah salah seorang ulama Arab Saudi juga yang pernah menjadi Mufti Saudi. Tetapi dia telah meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Jadi the current Mufti of Arab Saudi adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah
bin Muhammad. Yang keenam yang kita nak bawa contoh pandangan ulama pemikir semasa adalah Syekh Yasir Qadhi ataupun Dr. Yasir Qadhi. Kan? Syekh Yasir Qadhi ni dia suka berceramah dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita pergi dekat YouTube kan, kadang-kadang sebahagian adik-adik remaja yang lebih selesa dengan bahasa Inggeris, kan, mereka lebih selesa lah kan untuk mendengar penjelasan isu-isu agama dalam bahasa Inggeris. Antara yang berceramah dalam bahasa Inggeris, salah satunya adalah Dr. Yasir Qadhi. Dan beliau ni berpendapat bahawa mengambil suntikan vaksin COVID-19 tidak termasuk dalam jenis suntikan yang membatalkan puasa. Bahkan beliau menggalakkan agar mengambil suntikan vaksin tersebut. Jadi Syekh Yasir Qadhi ni banyak dia punya YouTube videos. Kan ada satu YouTube video yang bertajuk kan, Can we get the COVID vaccine while fasting? Kan, jadi dalam video tersebut Dr. Yasir Qadhi dia menjelaskan yang pengambilan suntikan vaksin COVID-19 tidak termasuk dalam jenis suntikan yang membatalkan puasa. Soalan yang ke-19 yang juga merupakan yang terakhir yang kita nak kongsi untuk hari ini. Soalan ke-19 berbunyi, apakah panduan yang dikeluarkan di Singapura mengenai isu mengambil vaksin COVID-19 pada siang hari bulan Ramadan? Jadi kalau tadi kita dah kongsi dengan antum pandangan badan-badan fatwa ataupun ulama syariah semasa berkaitan dengan pengambilan vaksin, apakah pula pendirian jawatan kuasa fatwa, apakah pula pendirian pejabat mufti berkaitan dengan pengambilan vaksin COVID-19 pada siang hari bulan Ramadan? Jadi menurut Office of the Mufti, Majlis Ugama Islam Singapura, pejabat mufti, mereka pernah keluarkan kenyataan mereka dekat social media, dekat Facebook. Mereka mengatakan yang suntikan vaksin COVID-19 yang diambil pada bulan Ramadan tidak batal puasa. Berdasarkan dua sebab. Yang pertama adalah ia tidak membabitkan rongga yang terbuka. Dan yang kedua adalah ia tidak termasuk dalam jenis makanan dan minuman yang bertujuan untuk menyegarkan atau mengenyangkan. Jadi kata Office of the Mufti, kata pejabat mufti, pengambilan vaksin ni dia bukan makanan, dia bukan minuman. Yang batalkan puasa adalah bila seseorang itu makan ataupun minum. Tetapi pengambilan vaksin ini tidak termasuk dalam kategori tersebut. Bahkan kalau kita ikut posting Office of the Mufti, kita akan lihat yang Office of the Mufti, pejabat mufti juga berpandangan yang mengambil swab test. Kan? Kalau melalui hidung, kalau orang tu ambil swab test melalui hidung, ujian swab kalau dilakukan pada siang hari bulan Ramadan, itu juga tidak membatalkan puasa. Kerana itu juga tidak termasuk dalam kategori makanan, itu juga tidak termasuk dalam kategori minuman. Cuma saya nak jelaskan sikit, di kalangan ulama' ni ada sedikit perbahasan. Kadang-kadang kita belajar bab puasa ni, orang kata, Ustaz, saya dengar orang kata kalau sesuatu tu masuk ke dalam rongga yang terbuka, maka dia batal puasa. Jadi di kalangan para ulama' ada bahaskan apa yang dimaksudkan dengan rongga terbuka kat sini. Di kalangan ulama' ada yang meluaskan pengertian rongga terbuka. Ada yang kata hidung pun rongga terbuka, telinga pun rongga terbuka. Ada yang meluaskan skop makna rongga terbuka. Tapi ada pula yang tidak meluaskan skop rongga terbuka. Mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan batal puasa tu, memasuki rongga terbuka adalah rongga, maksudnya adalah masuk melalui mulut lalu sampai ke perut, itu baru batal puasa. Makanan ataupun minuman yang dimasukkan melalui mulut kemudian all the way sampai kepada perut, itulah yang membatalkan puasa. Kan itu merupakan pandangan sebahagian ataupun
sebahagian di kalangan para ulama fikih kita yang dipegang kan oleh banyak jawatan kuasa, banyak badan-badan fatwa, di antaranya adalah Majma' Fiqh Al-Islami. Mereka berpandangan yang selagi mana benda itu tidak menyerupai makanan ataupun minuman, maka itu tidak membatalkan puasa. Sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada hari ini, kita simpulkan yang banyak badan-badan fatwa dan para ulama di peringkat antarabangsa yang berpandangan bahawa mengambil suntikan vaksin COVID-19 pada siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Tak batal. Kita kongsi dengan antum banyak kan? Contoh sebahagian lah. Kita kongsi dengan antum pandangan Al-Azhar Al-Sharif, ulama-ulama di Mesir. Kita kongsi dengan antum pandangan pendirian badan fatwa di Kuwait. Kita kongsi dengan antum pendirian Majlis Ulama Indonesia yang mengatakan tak batal. Kita kongsi dengan antum pendirian pandangan Mufti Jordan pun kata tak batal. Kita kongsi dengan antum pandangan Mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah, kan? Yang dikata pun tak batal. Kita kongsi dengan antum pandangan salah seorang penceramah, kan, yang terkenal iaitu Dr. Yasir Qadhi. Kan, beliau juga mengatakan tak batal. Hatta dekat Singapura ni pun adalah Office of the Mufti. Pejabat Mufti, mereka keluarkan posting-posting mereka, kan, mengatakan yang pengambilan suntikan vaksin dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan menjalani ujian swab, tidak membatalkan puasa. Selagi mana kita tak makan, selagi mana kita tak minum, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi itu merupakan kesimpulan yang ingin dibuat untuk sesi pada hari ini. Jadi kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada hari ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, ada kesalahan dalam penyampaian saya pada pagi hari ini, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. InsyaAllah pada minggu hadapan merupakan sesi kita yang terakhir untuk mengupaskan kitab ini. Kita dah sampai kepada soalan ke-19 dah. Which means pada minggu depan kita akan kupaskan soalan yang ke-20. Yang juga merupakan soalan yang terakhir bagi kitab ini sebelum kita beralih kepada kitab yang lain insya-Allah taala. Jadi pada pagi hari ini saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.